وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أما بعد. Yang dihormati pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat lagi kita bertemu di dalam kuliah subuh ini. Moga-moga pertemuan kita ini mendatangkan hasil, iaitu diberikan oleh Allah pahala di atas dunia, sebagai ganjarannya diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan, ketenteraman dalam hidup kita, dan diberikan syurga di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih membicarakan tentang asyru zaharatin yaqtufuha man aradal hayat at-tayyibah. Ada 10 jenis perkara ataupun bunga lah disebut dalam ni. Barang siapa yang dapat memetiknya, maka hidupnya akan menjadi baik dan tenteram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari itu kita cerita tentang rak'atani bi khusyu'in. 2 rakaat orang yang salat dengan khusyuk. Maknanya orang-orang yang bersalat ini kalau hanya sekadar biasalah tak khusyuk, biasalah datang sembahyang, biasa secara biasa, maka dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kelebihan yang dipanggil hayatan tayyibah itu mungkin belum lagi akan didapatinya. Kalau dia manusia yang telah baik, maka nak menjadi manusia yang lebih baik itu belum lagi. Kalau manusia ini ataupun kita sebagai manusia yang jahat, nak berpindah kepada baik itu amat susah. Kalau dia seorang suami yang kasar, nak pindah menjadi suami yang penyayang itu lambat. Bukan dia tak sembahyang, dia sembahyang, tetapi oleh kerana nak mencari khusyuk itu kadang-kadang tidak bertemu. Kita ceritalah bahawa khusyuk ini di antara jalan yang disebut oleh ulama mengikut sunnah ialah orang-orang yang bersiap sedia apabila salat, dia bersiap sedia dengan amalan-amalan yang berbentuk sunnah sebelum salat dan selepas salat. Apa yang sebelum salat, saya ulang sedikit, tahu adanya azan. Selepas azan adanya salat sunat. Yang salat sunat serta doa selepas azan ataupun doa selepas salat sunat di antara azan dan iqamah itu adalah masa, Nabi sebut masa yang akan Allah Ta'ala terima permintaan kita selain daripada di antara 2 khutbah. Kemudian adanya iqamah, kemudian adanya doa di dalam iqamah. Yang doa tadi kita memohon pada Allah supaya Nabi Muhammad ditinggikan darjat. Bukan Nabi Muhammad ini darjat dia rendah, tidak. Tetapi kita nak supaya ditinggikan darjat. Dengan darjat Nabi Muhammad yang tinggi itu mampu untuk memberi syafaat kepada kita yang banyaknya dosa. Kita ini tuan-tuan banyaknya dosa, kadang-kadang tak sampai syafaat Nabi itu ke kita. Tetapi kita minta pada Allah supaya Nabi Muhammad ini ditinggikan darjat. Akhirnya kita yang banyak dosa ini mampu diberikan oleh Nabi Muhammad syafaat di akhirat. Itu yang kita pohon supaya Nabi Muhammad ditinggikan lagi darjatnya. Maka begitu juga selepas daripada sembahyang, kita tidak keluar dan tidak balik terus. Tapi adanya zikir, adanya doa, adanya sembahyang sunat, adanya doa lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita masuk perkara yang seterusnya disebut tilawatun bitadabbur. Bacalah Al-Quran dengan bertadabbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Quran ini suka kepada Quran tu pun dah dikira mendapat pahala. Suka kepada ayat-ayat Al-Quran itu dah dikira mendapat pahala. Melihat Al-Quran pun mendapat pahala. Bahkan membaca Al-Quran itu diberikan pahala, kata Nabi,
Setiap huruf-huruf yang disebut itu adalah pahala yang akan ditulis kepada kamu. Kalau hanya sekadar melihat Al-Quran, cinta kepada Al-Quran dengan dijalankan tilawatun musabaqah tilawah Al-Quran, dengan hanya dibaca-bacakan Al-Quran, sebenarnya tidak cukup untuk menjadikan hidup kita ini hidup yang tayyibah, hidup yang baik, hidup yang tenteram. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni, yang berlaku di tengah masyarakat kita ni bukan orang kampung aja bergaduh. Bukan orang kampung yang tanam pelam harum manis aja bergaduh kerana harum manis dia dicuri. Oh, tuan-tuan, sekarang ni musim harum manis. Tapi nak kena jaga dengan senapang, nak kena bubuh dengan dia punya pagar elektrik. Bukan hanya sekadar orang kampung yang bergaduh. Bahkan orang-orang intelektual pun bergaduh. Senang cerita pemimpin bergaduh. Cuba bayang. Kalau ibarat rumah dalam keluarga itu ibu ayah bergaduh. Cuba bayang. Adakah kerana mereka tidak melihat Al-Quran, mereka pemimpin? Adakah kerana mereka tidak membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran? Walaupun yang dibaca itu Al-Fatihah, ya ayat Quran. Tetapi kenapa berlaku hingga menunjukkan masing-masing menunjukkan taring, masing-masing nak jatuhkan masing-masing yang lain? Maka akhirnya kita ini di sudut dan di mata-mata masyarakat jatuh sebagai manusia yang terhina. Bukan sekadar masyarakat Malaysia, bahkan masyarakat-masyarakat di luar pun melihat, oh begini pemimpin-pemimpin kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini yang berlaku di tengah masyarakat kita selain daripada kita sendiri yang suka bergaduh. Kita yang suka bergaduh dengan jiran. Kita yang suka bergaduh dengan isteri. Isteri yang suka bergaduh dengan suami. Anak-anak yang tidak mau taat kepada kita. Adakah kerana dunia tidak cukup? Bukan. Tetapi kerana kita tidak mencari jalan yang disebut oleh Dr. Aid. Ini diantaranya ialah tilawatun bitadabbur. Bacalah Al-Quran dengan memahami Al-Quran. Maksudnya, bacalah Al-Quran, fahamkan Al-Quran dan jadikan sebagai amalan. Tuan-tuan tak hafal surah-surah yang lain. Bahkan kita tak mampu untuk nak menterjemahkan setiap daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi kurang-kurangnya ayat-ayat yang kita selalu baca, umpama Fatihah, kita tahu apa yang dikehendaki dalam Fatihah, di antaranya ialah doa. Dalam Fatihah ni ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Munajat kita kepada Allah, keampunan kita kepada Allah yang ada di dalam surah Al-Fatihah cukup mudah untuk mentadabbur Al-Quran, tetapi mesti memahami, bukan hanya sekadar kita tahu dan kita membaca. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mari kita tengok beberapa ayat Al-Quran. Saya nak ambil pendek-pendek sahaja supaya tuan-tuan kita memahami apa yang Allah kehendaki kepada kita dalam hidup ini. Yang pertamanya saya nak ambil daripada surah As-Saff. Tuan-tuan tahu dah ayat ini, tetapi kadang-kadang dia tidak memberi kebaikan kepada kita. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff ni, mudah ya. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ayat 10. Ayat 10. Surah As-Saff ni dipanggil surah jihad. Maknanya barang siapa yang nak berjihad, surah As-Saff ni lah cantik Dalam surah As-Saff ni yang pertama Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya mana-mana ayat yang diturunkan ada ya ayyuhalladzina amanu, maknanya Allah Ta'ala ini percaya kepada orang-orang yang beriman sahaja yang boleh beramal dengan kitab-kitab dan ayat-ayat yang diturunkan. Maknanya orang Islam tidak. Allah beri kepercayaan. Kalau hanya sekadar orang Islam, Allah sebut orang Islam ni kerana apa? Kerana dia adalah makhluk dia. Makhluk dia yang mengaku Allah ni Tuhan dia.
Tetapi untuk mengamalkan isi-isi dan ayat-ayat Allah ini, Allah lebih percaya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang-orang yang beriman, aku nak tunjuk ke kamu. Aku nak tunjuk ke kamu. Apa dia? Ala tijaratin. Sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada sengsara azab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak ambil dekat tu je ayat tu. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut orang beriman ini apabila dia melakukan amal soleh, apa-apa kerja yang dia buat, apa-apa benda yang Allah Ta'ala suruh dia, perintah kepada dia, dia lakukan, maka Allah Ta'ala ini anggap perbuatan itu sebagai tijarah. Apa dia tijarah, tuan-tuan? Perniagaan. Berniaga. Maknanya kita buat amal ni, sembahyang hari ni, ibarat kita sedang berniaga dengan Allah Ta'ala. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kalau kita sebut berniaga, apa yang tergambar di kepala otak kita ni? Apa tergambar bila sebut berniaga? Untung. Mana ada orang berniaga tak nak untung? Ni GST yang dibuat ni, satu hari hasilnya 42 juta. Minta maaf kalau saya silap, tuan-tuan. Betul tak? 42 juta. 10 hari dibuat, boleh dinaikkan allowance member parlimen kita daripada 11,000 ke 16,000. Maknanya untung lah. Mana ada orang berniaga tak nak untung? Ni semenjak GST ni, sepanjang jalan lebih kurang 2 km di depan sekolah kami di Perlis tu, sebelum ni tak ramai orang berniaga nasi lemak, hanya 1-2. Ni bila GST ni dia jadi dekat-dekat tu. Dekat-dekat tu boleh nak beli sini, boleh sini, boleh. Bukan sekadar nasi lemak aja yang ada. Nasi kerabu. Saya pergi tanya, makcik orang Kelantan kan buat nasi kerabu? Tak, anak balik mengajar, minta dia mengajar. Makcik orang Perlis, noh buat nasi kerabu. Dia kata kalau nak buat nasi lemak, banyak dah orang jual tepi jalan nasi lemak. Buat nasi kerabu, nasi pelik. Nasi apa satu lagi? Nasi dagang. Buat tu nasi dagang Perlis, tuan-tuan nak pergi, pergilah. Dijual tu, celah-celah tu. Pulut ayam. Disebut pagi-pagi sejuk-sejuk tak-tak ni. Sedap ni tuan-tuan, lapar asal. Pulut ayam. Pulut mempelam harum manis ni musim sekarang ni. Pagi-pagi. Kenapa mereka berniaga? Kerana nak cari sesuatu yang boleh memberi pulangan kesenangan mereka dalam keadaan hari ini. Makin hari makin berkurangnya duit lah, maknanya nak cari lebih daripada perbelanjaan harian, dan mereka bertenggek di situ tu dah sebulan dah. Maknanya perniagaan mereka ini ada tidak untung? Ada seorang yang berniaga goreng pisang. Bila kita pergi tanya pada dia, makcik ada untung lah? Dia kata, saya ni pekerja, ambil orang bekerja untuk buat goreng pisang. Saya boleh bayar pada dia satu hari RM70. Boleh bayar RM70. Maknanya kemasukan untuk dia takkan 70, kurang-kurangnya 100. Modal lain. Untung tidak? Untung. Tapi kalau sehari kita jual untung 20 sen, tak banyak. Kalau untung 20 sen, sebulan berapa duit dapat? Kalau 30 hari lah tak cuti, dapat berapa tuan-tuan? Kalau sehari 20 sen ni, sebulan 3 kali 2 6. 60 kan RM6. RM6. RM6 tu tuan-tuan pergi di pasar raya beli barang RM100, kena bayar RM100.6 GST. Tuan-tuan tahu GST? GST kan RM100, RM6. Kalau RM1,000, RM60. Banyak. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Maka Allah Ta'ala ini, apa-apa yang kita buat, dia anggap sebuah perniagaan. Dan apabila kita berniaga, nakkan untung lebih, mestilah barang yang kita persembahkan kepada pembeli itu barang yang ada nilai. Maka kita dengan Allah, nak minta Allah Ta'ala beli dengan harga yang mahal, maka mesti nilai amal ibadat kita, nilai yang baik. Nilai yang cukup baik. Ini yang dipanggil hayatan tayyibah. Sebab tu hari ini bila bergaduh, Melayu sama Melayu bergaduh, Islam sama Islam bergaduh, entah apa-apa, kita pening-pening, tuan-tuan. Kita duk tengok, Allah malunya. Buka TV bergaduh, buka internet pun bergaduh. Oh, letih. Dah lah kali ambil bantai tidur. Awak letih tengok orang bergaduh ni, letih. Tengok orang kampung bergaduh kerana curi buah harum manis, kita tak heran sangat. Tapi kalau pemimpin bergaduh, Allah. Yang akan teruknya rakyat. Kenapa berlaku begitu? Inilah di antaranya. Sebab tu apa-apa pun yang berlaku, sebenarnya ujian kepada kita. Siapa berani nak bagi tahu kepada pemimpin, baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah masa dia. Kan bila bergaduh, kata Allah Ta'ala, apa-apa pun baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayyidina Muawiyah bergaduh dengan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka aman setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, elok aja, maka waktu itulah keluar grup-grup yang suka Sayyidina Ali, mereka keluar kerana tak nak bagi Sayyidina Ali berbaik-baik dengan Muawiyah. Itu yang tertubuhnya Khawarij itu. Golongan yang keluar menyalahkan Sayyidina Ali, sedangkan dia daripada golongan yang sama. Kenapa berlaku begitu di zaman hari ini? Kerana tak balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa nak pergi bagi tahu? Siapa nak pergi bagi tahu? Dr. Mahathir dia hanya boleh bagi tahu ni kepincangan yang berlaku dalam sebuah kerajaan, hutangnya, isterinya yang boros. Minta maaf lah tuan-tuan, yang tak kata ustaz macam cerita politik. Ada benda ni biasa dalam internet, biasa, bukan benda politik, benda yang bersifat negara ini, yang kita nak tempat kita ini dirahmati oleh Allah, kena cerita. Ada orang boleh menegur pemimpin di sudut dunia, tapi mana pergi orang-orang yang ada otoriti dalam agama, turunlah dan tegurlah, jom kembali kepada agama. Mana? Dr. Zul Al-Bakri minggu lepas dia keluarkan, dia tulis, tuan-tuan pun tahu, tulisan dia menulis bahawa tidak ada jalan kepada GST ini melainkan hendaklah dikecualikan daripada dikenakan kepada orang-orang Islam yang telah membayar zakat. Tak ada jalan. Kalau kita mengambil juga, maknanya kita telah memakan hak-hak orang lain. Bila makan hak orang lain, lebih haram. Dr. Zul Bakri ni di antara doktor yang kami, ustaz ni, menunggu. Apa pandangan dia? Sebab kerajaan menyebut bahawa GST itu hukumnya harus disebut oleh ulama. Lama juga duk tunggu tu. Duk tengok apa majlis fatwa nak keluar, apa doktor-doktor ni akan keluar. Pak, tiba-tiba dia keluar. Apa yang dia kata, saya mencadangkan supaya GST tidak dikenakan kepada orang-orang Islam yang telah membayar zakat. Kerana apa? Bayaran zakat dah kena bayar. GST lagi maknanya kena bayar kali yang kedua, sedangkan GST lebih mahal daripada zakat. Zakat 2.5, GST 6%. RM1,025 zakat. Kalau GST 1,000 dah RM60. Kita takut kita memakan hak-hak orang lain. Saya teringat satu hukum kepada orang-orang perempuan yang mengandung dan orang-orang perempuan yang dia menyusukan anak dan dia terpaksa berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi mereka-mereka ini hukumnya yang pertama kena ganti puasa. Yang keduanya membayar fidyah.
Bayar fidyah dengan satu cupak satu hari. Dan kata ulama, kalaulah sampai tahun depan tak bayar lagi, maka hendaklah digandakan menjadi 2 cupak satu hari. Tapi para ulama yang sedia ada ini menyebut bahawa cukuplah hanya satu hari secupak, walaupun dah makan beberapa tahun, tak payah nak diganda 2, 3, 4, 5. Kerana apa? Kerana tidak ada di dalam hukum asal mesti bagi 2 cupak. Tak ada. Hanya satu je. Kita takut kalau kita ambil 2, 3, gandaan 2, gandaan 3, kita takut gandaan itu kita telah menzalimi orang yang memberi ataupun membayar fidyah tadi, dan dikira haram kita mengambil haknya walaupun hanya secupak. Itu dia. Cuba bayang ni dalam hukum fiqh. Maknanya bertembung 2 perkara ini, ulama tu nak sebut satu benda, itulah keadaan dia. Tapi apa yang berlaku? Habis, senyap je lah. Bukan kita puas hati, tapi kita nak tengok apa lagi hukum-hukum yang boleh kita selit-selit boleh mengharuskan yang namanya GST. Saja je saya sebut kat tuan-tuan, nampak dengan saya dengan tuan-tuan mengantuk begini, sejuk. Saya sebut dah sikit-sikit. Saya mengantuk tuan-tuan, tapi bila sebut GST ni dia lain macam sikit. Dia tengok tuan-tuan pun semangat sikit. Nampak tadi semua sandak di dinding. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, berbalik kepada apa yang Allah Ta'ala dalam kita nak mentadabbur Al-Quran, ambillah yang kita faham. Di antara yang saya ajak tuan-tuan pagi ni, Allah menganggapkan apa-apa amal yang kita buat ini, dia ibaratkan seperti kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak Harum Manis tahun ni, harga lantainya RM18. Faham harga lantai? Maknanya pi di rumah bukan beli di lantai pun. Memang dia letak atas lantai pun. Pi beli di pokok tu harga lantai. RM18. Dijual di tepi-tepi jalan ni mungkin dalam 25, habis murah 23. 25, 28. Dan 30. Baru-baru ni ada mereka yang cuba iklan dalam online, 3 kilo 100. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi di Perlis, saya ada di Perlis daripada 27 hari Isnin ni sehinggalah 16 Mei. Itu tarikh saya ada di Perlis. Maknanya kalau tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan boleh pergi jumpa saya di sana. Tuan-tuan nak pergi dengan kapal terbang ke, dengan kereta ke, dengan bas pun tak apa. Ustaz saya pergi dengan bas, ustaz ambil di stesen bas. Boleh. Tuan-tuan jangan susah hati. Saya bukan menteri. Saya orang biasa je. Dengan tuan-tuan ni saya ibarat macam kawan-kawan ya, walaupun kadang-kadang lebih tua daripada saya. Kalau saya nak nak anggap bapak, saya tak boleh nak bergurau. Jadi saya anggap kawan-kawan, sahabat-sahabat karib saya yang tuan-tuan lebih ilmu daripada saya anggap sebagai guru, tu je. Jadi maknanya tak ada masalah apa. Ustaz saya nak pergi tidur masjid, jom. Ustaz saya nak pergi tidur masjid, tidur masjid pun tak apa. Tapi masjid di Perlis tak macam masjid di Selangor. Masjid di Perlis ni dikunci 24 jam. Kalau Tok Bilal itu tak fikir dengan Tok Imam tak boleh sembahyang. Jadi tuan-tuan nak pergi, beritahu saya akan bawa pergi terus ke harga lantai tu. Pergi tengok di tempat tu. Ada satu tempat yang mereka jual ni, dia boleh makan dulu, makan, kenyang baru beli. Ada. Ada. Nama dia Pak Lah, syarikat Pak Lah anak beranak sendirian berhad. P Pak Lah, A anak beranak, S sendirian berhad. Dia bubuh di kotak tu PAS. Besar di antara apa orang panggil tempat yang besar. Dia bukan ada pokok tapi semua buah. Pergi ke situ. Tuan-tuan pergilah, nanti telefon saya. Saya tunggu insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu nilai. Berniaga atas dunia ni, itulah nilai dia. Orang Perlis bendang tu, dia tambun dengan tanah, dia tak buat bendang lagi. Yang dia tanam pokok harum manis. Satu pokok boleh mengeluarkan hasil. Satu pokok tu boleh mengeluarkan hasilnya lebih daripada 400 biji.
2 biji sekilo. Kalau 2 biji sekilo tu harga RM20. Tuan-tuan kira, kalau dia ada 40 pokok, kalau dia ada 200 pokok, bahkan pokok ni 3 tahun dah keluarkan hasil. Dan tunggui itu, kalau pokok yang lama ni cerita Baharul Manis ni, nak kait dengan tijarah ni. Nak kaitkan dengan berniaga ni. Kan tuan-tuan kan ahli perniagaan semua. Kan? Tunggui pokok tu yang sudah 10-15 tahun, dia bukan buang tapi dijual dengan harga RM200. Maknanya kalau tuan-tuan dapat tunggui itu balik main tanam di Shah Alam. Sebab dia akan keluar tunas baru. Maknanya bukan sekadar buah, pokok tu pun dijual. Tunggui yang dah lama tu, yang dah buruk tu, masih keluar tunas, dikorek, dijual dengan harga 200. Kalau tuan-tuan nak, saya bawa nanti. Saya beli sana 200, saya jual sini 2,000. Kalau tidak, tuan-tuan pergi pelihlah. Senang. Nak tanam di sini hidup, tapi tak sama buahnya. Itulah hebatnya dipelih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik, habis yang pertama. Habis cerita yang pertama, maknanya Allah Ta'ala menganggap kita buat amal sebagai tijarah. Apa dia? Kita berniaga dengan Allah. Sama ada perniagaan kita itu Allah Ta'ala beri barang-barang kita ataupun tidak, terpulang kepada kita macam mana kita persembahkan kepada Allah, macam kita berniaga, kita persembahkan kepada orang. Cantik ataupun tidak barangan kita, berkualiti ataupun tidak. Kalau ada kualiti, maka dapatlah yang dipanggil hayatan tayyibah. Hidup akan bertambah tenang. Tapi kalau tak ada kualiti, walaupun kita dah Muslim, walaupun kita dah semayang, maka akan lahirlah macam hari ini. Bukan tak ada duit, ada duit tapi bergaduh. Inilah benda-benda yang berlaku di tengah masyarakat kita. Sedih tuan-tuan. Sedih benda-benda yang berlaku ni. Baik, yang pertama. Yang keduanya, saya nak bawa ke tuan-tuan cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf. Saya akan ringkas-ringkaskan cerita ni sampai habis. Dalam cerita Nabi Yusuf ini, di antara benda yang kita boleh tadabbur akan dia, ialah Nabi Yusuf ini dipanggil keluarga Al-Kurama. Apa makna Al-Kurama? Al-Karim. Nabi Muhammad dicerita kepada sahabat-sahabat dia, Nabi Yusuf ini dianggap diberikan gelaran Al-Karim. Yusuf bin Yaqub ni pun disebut Al-Karim. Maknanya Al-Karim ibnu Al-Karim. Kemudian Nabi Yaqub ni bin Ishaq ibnu Al-Karim yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, moyang mereka Ibrahim ibnu Al-Karim. Maknanya Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim. 4 kali Karim. Satu keluarga yang dimuliakan oleh Allah kerana keturunannya baik. Keturunan dia dilantik menjadi Nabi. Maknanya mulialah di sisi Allah. Yang pertama. Yang keduanya, dalam cerita Nabi Yusuf ini, Allah Ta'ala highlightkan kepada kita satu sifat mahmudah yang boleh kita tiru dalam kehidupan kita. Apa dia? Namanya as-sabru. Sabir ataupun sabar. Sifat sabar yang ada pada Nabi Yusuf. Dan ulama sebut Nabi Yusuf ini di antara orang yang sabirin, orang-orang yang mempunyai sifat sabar yang tinggi. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili yang meninggal tahun lepas di Syria tu, orangnya hebat. Dia kata apa? Nabi Yusuf ni dipanggil la syakwa fihi. Apabila dia ditimpa susah, dia tidak pernah mengadu kepada sesiapa di kalangan makhluk, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Dia tak pernah mengadu semua benda ini, dia tak pernah mengadu, melainkan hanya kepada Allah. Itu yang dipanggil awalul khutuwat. Langkah pertama dia mengadu kepada Allah. Dia berbezalah dengan kita. Kita ni bila dah ditimpa susah, mengadu kepada manusia. Dah tak ada jalan, barulah mengadu kepada Allah. Sebab tu dipanggil wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila susah, minta pada Allah dengan sabar dan salat. Maknanya kena sabar, kemudian kena serah kepada Allah. Bukan salah untuk meminta kepada manusia, tapi yang pertamanya mintalah pada Allah. Kerana apa? Allah Ta'ala lah yang memberi dan Allah Ta'ala lah yang mengambil semula.
Ni. Allah Ta'ala yang memberi susah, Allah Ta'ala yang memberi kepada kita senang. Maknanya semua di atas Allah Ta'ala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok. Nabi Yusuf ni, yang pertamanya Allah Ta'ala uji dia. Bagaimana? Allah Ta'ala uji dia dengan abang-abang dia dan saudara-saudara dia yang sebelah orang. Apabila dia bermimpi, tuan-tuan tahu mimpi dia, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dia cerita pada ayah dia, aku bermimpi malam tadi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada aku. Ni ayat ni tuan-tuan adalah ayat pengasih. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayat pengasih. Kalau tuan-tuan baca ayat ni sekali, tuan-tuan tiup kepada kawan tuan-tuan, maka dia akan tunduk dengan tuan-tuan. Balik pergi baca. Nampak isteri ni malas sangat nak datang kuliah, balik pergi tiup. InsyaAllah dia akan duduk membontoti kita di mana sahaja kita berada. Tak boleh buat apa juga. Kita pergi sana kawan pun dia nak ikut, kita pergi lepak pun dia nak ikut, letih juga tuan-tuan. Isteri juga, kalau suami ni susah nak berubah, baca ayat ni, insya-Allah dia akan tunduk di hadapan kita. Tuan-tuan mempunyai jiran yang susah, kadang-kadang kita nak menegur sikap-sikap dia. Dia ego dengan kita. Kita baca ayat ini. Moga-moga dia akan, apa yang kita ajak, dia akan lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ambillah ayat-ayat Quran ini, kerana dia adalah syifa'u linnas. Tetapi kalaulah kita tak menunaikan hak-hak Allah yang wajib, mana-mana ayat tidak akan ada kesan di dalam hidup. Tapi kalau kita tunaikan hak-hak Allah, ayat-ayat inilah yang akan memberi kesan. Kenapa kadang-kadang Allah tak beri kesan dalam hidup? Sebab kita takut. Kita anggap ayat ni beri kesan, sedangkan yang memberi kesan pemilik ayat ni Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang Allah tak bagi. Baca macam-macam, tak jadi pun ustaz. Nak jadi macam mana? Kita percaya ayat ni yang akan berlaku ke atas kita. Ni macam ni lah sekarang ni bulan Rejab ni. Bila masuk bulan Rejab, masing-masing nak buat puasa 1 Rejab lah. Nak buat puasa, nak buat bacaan sembahyang 1 Rejab. Tak betul tuan-tuan. Buat kerana Rejab ni dianggap bid'ah. Kalau nak puasa, puasalah seperti biasa. Puasa seperti biasa maknanya puasalah dengan kadar sebulan 3 hari. Awal, tengah, akhir. Kenapa awal, tengah, akhir? Awal itu, kata Nabi, kita puasa 1 hari meliputi 10 hari yang pertama. Puasa di tengah meliputi 10 hari yang kedua. Puasa di akhir meliputi 10 hari yang ketiga. Macam puasa sebulan. Ataupun berpuasalah di bulan-bulan putih. Waktu bulan tengah mengambang, 13, 14, 15. Tengok. Jangan hanya sekadar bila tengok aja satu benda, buat kerana itu, maka hukumnya adalah bid'ah. Sesuatu benda yang tidak dibuat oleh Nabi, kita usaha-usaha nak buat. Tak payah. Rugi je tuan-tuan. Lebih baik buatlah amalan-amalan apa pun, maka Allah Ta'ala akan memberi pahala yang besar kalau dibuat kerana Allah. Wal fajri walayalin ashri. Pernah dengar ayat tu nah? Tuan-tuan tahu apa makna walayalin ashri? Allah sediakan dalam kehidupan kita ada 10 malam yang Allah beri berkat lebih daripada malam-malam yang lain. Yang pertama, ulama kata 10 malam ni, malam daripada 1 Muharram hingga 10 Muharram. Yang lepas 10 Muharram tu kita buat apa? Bubuh Asyura. Kita nampak tang bubuh Asyura, tak nampak tang ibadat daripada malam pertama hingga 10. Yang pertama. Yang keduanya, daripada malam 1 Ramadan hingga malam 10 Ramadan. Yang ketiganya, daripada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, malam raya haji. Tu di antara malam yang Allah berikan kelebihan nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang ni ada dalam hadis. Yang ni ada di dalam Al-Quran. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, buatlah sesuatu bukan kerana benda tu, tapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni bulan Rejab ni, banyak benda-benda kebaikan yang boleh dibuat. Bukan hanya sekadar
buat benda-benda yang tertentu. Banyak kebaikan yang boleh dibuat. Bukan had hanya kerana tertentu. Puasa hari tertentu, tidak. Sembahyang hari tertentu, malam tertentu. Tambah-tambah pula sekarang ni dalam WhatsApp. Oh, Masya Allah. Sembahyang aja 2 rakaat, pahala macam 80 tahun. Oh, senang, tak payah buat apa lah tuan-tuan. Tak betul itu semua tu. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab hadis Imam Ibnu Hajar, ada satu kitab yang nama kitab tu Tabiin. Kitab ni dia menceritakan lebih daripada 40 hadis. Yang hadis-hadis ini cuba dibuat dan dibawa supaya manusia sesat. Di antaranya ialah orang-orang yang memuja tentang amalan-amalan di bulan-bulan yang tertentu. Tak betul. Itu yang ada dalam WhatsApp tuan-tuan tu pelik-pelik tu. Kan? Sembahyang 2 rakaat 80 tahun, sembahyang baca ayat sekian-sekian. Oh, maknanya tak payah buat apa lah. Tak betul, tak betul. Sebab tu dalam bulan Rejab tidak ada amalan-amalan tertentu. Cuma bulan Rejab ini dipanggil bulan haram, yang mana kita jangan bergaduh. Jadi siapa yang faham kaedah tak bergaduh, maka bulan Rejab ini adalah yang terbaik. Jadi tuan-tuan kena pergi balik sekali lagi ni jumpa Dr. Mahathir. Jangan bergaduh lah. Gaduh selepas daripada tu. Allah Ta'ala buat bulan haram ni 4. Yang pertama, Rejab. Dia bukan yang pertama Rejab. Yang pertama tu Zulqaidah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Baru balik pergi Rejab. Nak bergaduh selepas daripada Muharram. Bergaduh. Sampai Rejab, cool balik. Ni orang yang memahami agama. Tuan-tuan kalau balik nanti nak bergaduh, jangan bergaduh ni bulan ni. Sebab bulan ni tak boleh perang. Haram tu tak boleh perang, kena berdamai. Ni bulan-bulan yang macam ni. Sebab tu kalau kita memahami kaedah Allah Ta'ala, oh cukup mudah. Hidup ni cukup cantik. Tapi dah tak memahami, dikira kalau aku nak menang, aku bergaduh juga. Silap. Baik. Nabi Yusuf ni, pertama sekali, dia apabila ayahnya kasih lebih kepada dia, maka abang dia yang pertama sebut, uqtulu Yusuf, kita bunuh Bang Yusuf. Dalam celah-celah duk bincang kita bunuh Bang Yusuf ini, qala qailum minhum, maka abang dia yang seterusnya berkata, dalam kitab disebut abang dia yang kedua, la taqtulu wa alquhu fi ghayabatil jub, kita tak payah bunuh Yusuf, tapi kita buang dia di dalam telaga. Sebab tu bila Jibril tanya, siapa yang menyelamatkan kamu asal nak dibunuh, kemudian tak jadi dibunuh, dia kata Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan saya. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Semua Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah. Kemudian Nabi Yusuf ini, bila dah dia duduk, dia dibuang dalam telaga, maka disebut, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datang satu rombongan, singgah di situ. Mereka daripada Kanaan nak pergi ke Kahirah, Mesir untuk berniaga. Kanaan ni di mana tuan-tuan? Bumi Kanaan ni di mana? Palestin lah. Palestin lah. Kalau Saudi dipanggil Hijaz. Kalau Mesir dipanggil Kinanah. Kinanah. Macam Malaysia lah. Malaysia dipanggil Nusantara. Macam itulah. Daripada Palestin, Kanaan ni nak pergi ke Mesir. Singgah di situ, dan salah seorang daripada mereka campakkan timba, tiba-tiba ada di dalamnya seorang budak gulam. Waktu dikisahkan benda ni, Jibril tanya, siapa yang menyelamatkan kamu daripada kamu mati kebuluran di dalam telaga? Dia kata Allah yang menyelamatkan saya. Didetikkan dalam hati rombongan itu untuk singgah dan mengambil saya. Kemudian apa yang berlaku? Mereka bawa pergi ke Mesir dan dijual. Wa syarauhu bisamanin bakhsin, dengan harga yang cukup murah. Dibawa Nabi Yusuf dan dijual di sana. Apabila dibawa dan dijual di sana, Jibril tanya Nabi Yusuf, siapa yang selamatkan kamu? Dia kata Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan aku daripada dibunuh oleh mereka dan daripada dibiarkan oleh mereka. Dia pedagang Arab ni. Bila dalam perjalanan mereka bertemu dengan sesuatu, mereka tak ambil. Mereka tinggalkan. Ataupun kalau orang mereka bunuh, takut orang itu
seksa di dalam kehidupan dia kerana mereka tak akan bawa, kerana memberatkan barangan-barangan dagangan mereka. Tapi Nabi Yusuf ni mereka bawa dan dijual, dibeli oleh Zulaikha dengan harga yang cukup murah. Tuan-tuan tahu berapa duit Zulaikha beli Nabi Yusuf? Dengan dibayar kepada pedagang ini sepasang baju dan sepasang kasut. Oh, murah. Murah. Sepasang baju dan sepasang kasut. Anak kita apa duit, tuan-tuan? Anak-anak tuan-tuan apa duit? 15,000 kan? 20,000 kan? Itu belum lagi yang jenis 6 angka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi Yusuf duduk di dalam istana, maka berlaku lagi ujian kepada dia. Apa dia? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Maka mak angkatnya yang namanya Zulaikha itu panggil Nabi Yusuf masuk ke dalam sebuah bilik. Wa ghallaqatil abwab, dan dia tutup pintu bilik tadi. Wa qalat hai talak, dan dia berkata, marilah sayang. Saya tak tahulah bahasa dia macam itulah lebih kurang. Marilah sayang, marilah intan, marilah payung. Oi. Gak-gak macam mana, tuan-tuan? Kalau berlaku ke kita lah macam mana? Kita tak payah teruk, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi padang besar cukup lah. Padang besar paling isteri kita biar dia pergi cari baju, pergi cari barang, pinggan, mangkuk, 4 jam. Kita duduk tercokong di situ, buat apa? Minum air. Apa benda yang kita perhati tengok? Itulah orang-orang yang datang, akak-akak yang datang jual beras. Abang, berilah beras ni murah aja. Kita balik pening. Itu yang aku tak nak pergi padang besar ni, pening hajak juga tengok. Itulah dekat dengan Siam, Kuala Langkah pergi belah Nuah sudah. Pening, tuan-tuan. Ni macam ni apa yang disebut dalam Al-Quran, laqad hammas bihi wa hamma biha. Disebut ni. Allah Taala kata apa? Waktu tu Nabi Yusuf duduk dalam bilik dengan Zulaikha tu, Zulaikha ni dipanggil hammas bihi. Apa dia? Terasa diri tu, ya Allah, kasih sungguh, cinta sungguh, feeling lah bahasa kita kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga feeling terasanya kepada Zulaikha. Oh. Pening, tuan-tuan. Sebab tu dalam syurga tu ada 2 benda ya. Yang pertama perhiasan, yang keduanya bidadari. Bidadari ini combine dia dengan orang lelaki. Perhiasan combine dia dengan orang perempuan. Sebab tu di dalam syurga. Di dalam syurga, bila disebut syurga aja orang terbayang apa? Bidadari. Orang lelaki banyak amalan di atas dunia nanti, berpuasa Ramadan, tak melakukan maksiat, jaga kemaluan, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya bidadari-bidadari yang sedang menunggu dia di dalam syurga, yang pernah ditanya oleh Nabi. Nabi tanya waktu Isra' Mi'raj, siapa suami-suami kamu ni, wahai bidadari? Dia kata, orang-orang lelaki daripada kalangan umat kamu yang berpuasa di bulan Ramadan, tak buat maksiat, jaga kemaluannya, tak minum arak, maka merekalah yang menjadi suami-suami kami. Dia nampak tu. Bila sebut laki, disebut dengan apa? Disebut dengan bidadari. Tapi tak ada pula disebut. Bila sebut perempuan, di-highlightkan bidadara. Ada tak bidadara? Tak ada, tuan-tuan. Maknanya, yang ada di dalam syurga ialah perhiasan. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi Wang Kelian. Sekarang Wang Kelian tak boleh masuk lah, tuan-tuan. Semenjak GST ni, custom dia tak bagi masuk lah. Yang terbaru ni lah yang saya tahu pun ni kan. Haji Bahrum tahu lah. Dia tak boleh masuk. Kalau masuk kena pakai pasport. Sebab hari itu kerajaan Perlis buat, sebab bila pergi ke sana kita boleh beli barang. Maknanya adalah kerjasama kemasukan Perlis pun masuk, sana pun masuk. Sekarang ni kalau orang pergi ke sana banyak dikeluarkan belanja di Thailand, mana tak ada GST. Kalau beli di belah Malaysia ni, walaupun seberang sikit aja tetap ada GST. Jadi custom di Putrajaya itu tutup terus. Wallah alam, nak buka balik ataupun tidak, Allah alam. Tapi kalau tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi Wang Kelian, agak-agak berapa jam boleh berjalan? 2 kilometer. Kait apa kedai-kedai itu 2 kilometer pergi, 2 kilometer balik. Agak-agak berapa jam? Berapa jam agak-agak? 4 jam. 4 jam. 4 jam isteri kita lepas pergi.
agak-agak orang lelaki ni 4 jam tu lepas daripada dia keluar dia bawa apa? Kalau orang perempuan dia bawa apa? Lepas daripada 4 jam, tuan-tuan tengok dia tanggung apa? Pinggan, mangkuk, periuk, toto. Tambah ada pula motor untuk boleh bawa barang, bayar RM2 dia bawa sampai ke stesen bas. Ada? Orang perempuan. Tapi kalau agak-agak kita orang lelaki pergi orang kalian 4 jam, keluar bawa apa? Kacang, koci. Lepas tu duk kerja pergi bilik ayak, masuk kedai, minum. Bilik ayak, masuk kedai, minum. Habis kotak okok. Maknanya, isteri-isteri kita nanti, bila masuk dalam syurga, dia masuk terus hilang. Mana dia pergi? Tempat perhiasan. Periuk masuk situ. Masuk tempat sidai baju, collection dalam syurga, masuk, hilang dalam tu. Macam dengan isteri saya, bila pergi pada masak, hilang celah baju. Lepas 4 jam, bawa selai je. Lepas sejam, bawa selai. Dia kata hilang lama selai. Kalau ikut nak beli semua, tapi duit ada selai. Maka isteri-isteri kita ni, bila masuk syurga, akan hilang. Perhiasan, rantai-rantai mah, hilang. Yang kita orang jantan, nak buat apa? Dapat bidadari ya. Jadi, yang hati-hatilah akak-akak. Suami dapat bidadari, akak-akak dapat perhiasan. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik. Nabi Yusuf ini, dia terasa hatinya tergoda oleh Zulaikha. Tapi apa yang berlaku? Dia sebut di mulutnya, qala ma'azallah. Apa makna qala ma'azallah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah. Inna rabbi ahsana maswai. Tuhan akulah sebaik-baik tempat aku berlindung. Tengok Nabi Yusuf. Dia mengajar kita tu. Kalau kita rasa-rasa nak buat dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan, keluar saat lagi ni lepas sarapan. Ambil puting rokok, pegang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau dalam a'udzubillah pun letak lagi di mulut, maknanya masih tergoda lah. Tapi kalau a'udzubillah bagi kat kawan sebelah, hang ambil bolehlah baik sikit, tapi kalau buang terus lagi baik rugi pula sebab buang duit. Jadi hisap jugalah ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tuh diajar. Nabi Yusuf ni disebut auzubillah begitu. Bila disebut auzubillah, apa disebut? Wastabaqal bab. Masya-Allah. Terus pintu bilik tadi ni diketuk dan dibuka. Apa yang ada di hadapan pintu bilik? Suami kepada Zulaikha. Bila tercokong je hamba Allah ni depan pintu, tak sempat Nabi Yusuf ni nak bercakap, maka kata Zulaikha, qalas ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana aw azabun alim. Dia kata, wahai suamiku, apa hukuman yang nak diberi kepada orang yang sedang merosakkan keluarga kamu? Aku rasa jilkanlah dia ataupun berikanlah dia seksa yang pedih. Tuh. Akhirnya apa yang berlaku? Masuk mahkamah. Mahkamah kata, kalau baju ni terkoyak di hadapan, Yusuf bersalah. Kalau terkoyak di belakang, maka Yusuf adalah betul. Cek-cek balik, rupanya baju terkoyak di belakang, maka Yusuf itu betul. Tetapi dalam cerita ini, liyasjunannahu hatta hin. Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara juga kerana dua sebab. Yang pertamanya kerana Nabi Yusuf berhadapan dengan isteri seorang pemerintah. Maka pada waktu itu pemerintah ini dia nak jaga air mukanya, walau isterinya bersalah, maka tetap dipenjarakan apa yang dipanggil hamba mereka ataupun Nabi Yusuf. Bersalah tak Zulaikha? Bersalah. Sebab dalam Al-Quran disebut dalam Quran ni kesalahan dia. Apa dia? Suaminya sebut waktu dihukumkan Nabi Yusuf masuk penjara, suami Zulaikha ni sebut pada Zulaikha. Ni ayat Quran ni. Wastaghfiri li zambik. Zulaikha, ingat kamu telah melakukan satu kesalahan. Bertaubatlah, istaghfiri li zambik. Innaki kunti minal khati'in. Ingat kamu di kalangan orang-orang yang melakukan kesalahan, bukan Yusuf. Tapi perkataan ini hanya disebut pada Zulaikha, tidak disebut di dalam mahkamah di halayak ramai. Disebut.
Tapi dah nak menjaga air muka dia, terpaksalah. Yang bersalahnya siapa? Nabi Yusuf lah, yang pertama. Yang keduanya, Nabi Yusuf dia berdoa. Dia berdoa. Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, hebat. Dia kata apa? Wahai Tuhan, jilkanlah aku sebagai pilihan. Kerana aku tak sanggup nak berhadapan dengan karenah-karenah mereka yang ada di istana. Dia duduk di istana ni, adalah nak dapat tempat yang baik. Macam-macam berlaku. Apa di antara yang berlaku ni lah? Terpaksa berhadapan dengan mak angkat yang duk goda ni. Apa yang berlaku? Terpaksa berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Orang tuduh dia begitu, begini, begitu, begini. Dia kata, Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, berikanlah aku jil adalah lebih baik daripada mereka-mereka yang sedang memburuk-burukkan aku. Masuk jil. Bila masuk dalam jil, maka dimasukkan bersama dengan dia fatayan, 2 orang pemuda. Salah seorangnya pemerah anggur, raja, kerana dituduh bubuh racun dalam raja bagi raja mati. Seorang lagi khubas, pembuat roti, dimasukkan ke dalam penjara kerana katanya nak dibubuh racun dalam roti supaya raja pun mati. Bila masuk dalam penjara, al-kisahnya mereka bermimpi. Esok bangun daripada mimpi, mereka pun cerita, wahai Yusuf, nabi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Cerita sikit tentang mimpi kami, sebab kami lihat engkau ni orang-orang yang baik. Apa yang dimimpikan mereka? Pemerah anggur mimpi masih memerah anggur. Pembuat roti kata, aku bermimpi ada sekeping roti di atas kepala, datang burung hinggap, makan roti dan dibawa pergi. Habis. Tetapi Nabi Yusuf ini, sebelum dia baca mimpi, dia ambil kesempatan. Kenapa? Kesempatan untuk berdakwah. Sebab tu diceritakan dalam tafsir, 2 orang hamba Allah ni menerima ajaran Nabi Yusuf. Kiranya bahasa kita, menerima Islam Nabi Yusuf yang diajar oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni sebelum dia baca mimpi, dia ajar dan berdakwah pada mereka. Dia ambil peluang berdakwah pada mereka. Hebat Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf dia seorang rasul. Allah turunkan ayat, Allah turunkan perintah, dan dia sampaikan perintah-perintah Allah. Dia buat. Apa benda yang dia buat? Di antara benda dakwah yang dia buat, dia kata pada 2 orang hamba Allah ni, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Aku nak tanya kamu percaya tak kalau aku cerita ke kamu saat lagi ni sarapan pagi yang nak dibawa ke kamu ini jenis-jenis sekian-sekian. Sebelum datang lagi aku dah tahu dah. Mereka kata, tak apa, kita tengok datang betul. Maka mereka pun kata, oi betul, mana kamu belajar? Alamani Rabbi, dia sebut. Yang ajar aku ialah Tuhan aku. Siapa Tuhan aku? Itulah Tuhan tok wan aku, Ibrahim, Ishak, Yaqub. Kemudian dia cerita lagi. Dia kata, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahar? Wahai 2 sahabat aku, mana baik Tuhan yang ramai tetapi Tuhan yang ramai tetapi terbatas kekuatannya, dengan Tuhan yang satu tetapi mempunyai kuasa yang lebih daripada Tuhan yang ramai. Mana baik? Mereka kata lebih baik Tuhan yang satu, tapi kuasa dia lebih daripada Tuhan yang ramai. Daripada yang ramai, kuasa terbatas. Dia kata itulah Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang kamu sembah hari ini, ma ta'buduna min dunihi illa asma' samaitumuha. Apa yang kamu duk sembah hari ini ialah Tuhan yang kamu buat sendiri dan beri nama. Berbeza dengan aku. Aku Allah beri, Tuhan aku beri kepada aku yang kamu tak dapat. Akhirnya mereka berdua ini diceritakan masuk ajaran Islam. Dah masuk barulah dia baca. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kita ni, kalau ada orang datang, yalah maklumlah tengok muka kita berseri, orang pun datanglah. Tolonglah baca ayat-ayat sikit, kan. Tak tahulah anak saya ni kerah kepala. Sebelum baca nasihat, ada seorang hamba Allah, inilah adik-beradik saya lah, saudara-saudara saya, tapi sebelah isteri saya. Dia ni tuan-tuan, bila dia berkahwin dengan adik ipar saya, dia tak rapat dengan saya. Sebab apa? Ialah kita ustaz, ada lebay atas kepala. Dia ni rambut dia.
Rok. Kira mak rok semayang tak pernah kira hebat lah. Kira macam tu lah. Dia tahu kata kita hijau ni lagi tak mau. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak baik, dia tak mau. Mak dia pun dia tengok macam tu je. Mak dia tu tengok saya macam tu. Saya kata tu, dia takkan saya nak pakai seluar pendek pun baru nak tengok. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, pergi jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh tu kata, adik, di rumah adik tu ada 40 ekor jin daripada Gunung Nuang turun di situ. Langat Gunung Nuang. Lepas tu macam mana nak buat? Tak apa, saya gunakan jin saya 40 ekor untuk lawan dengan jin Gunung Nuang. Dia pun seru 40 ekor lawan dalam rumah tu. Kira daripada 40 campur lagi 40, 80. Kira dia dengan mak dia, dengan pembantu tu terus berhenti. Dia kata apa tak berhenti, tak mana buka ada muka jin. Nak masak di dapur, buka aja apa tu? Tu atas tu. Nak ambil garam, ada muka jin. Buka peti air muka dia, 40 ekor, cuba bayang. Masuk bilik ayak ada muka jin, pakai tak boleh nak buang ayak. Kalau jin tina tak apa, kena jin jantan duduk dalam bilik ayak macam tu, sudah. Pakai tak buang ayak, dia kata nak buang ayak kena pergi masjid, jin tak ada. Bila jadi begitu, dia pun main jumpa. Dia kata abang, baru dia main jumpa. Dia kata abang pandai tak buat? Saya kata tak pandai. Benda-benda jin ni saya tak pandai. Saya kalau orang, saya reti nak buat. Kalau jin ni tak nampak orang, senang kita buat nampak kalau jahat. Kan? Macam tuan-tuan lah mengantuk pagi ni kan. Bila mengantuk, kita tahulah syaitan dia akan main duk cari celak di situ kan. Jadi kalau kita nampak senang, pegang aja syaitan, ikat itu bubuh nampak seorang sekali, dia tengok kita tak main dah, tapi tak nampak. Dia kata tak apa, saya bawa ke kawan saya, Ustaz Hashim yang ada di Taman Melur di sebelah Ampang, bawa. Yalah dia ustaz-ustaz, bila bawa pergi tu, tahu dia kata apa? Dia kata adik, apa-apa pun kita nak kena dekat dengan Allah. Tu, setengah jam pertama dia cakap tu jangan lupa sembahyang, jangan lupa baca Quran. Sebab semua benda-benda ini adalah hak Allah. Allah sediakan pada kita benteng-benteng untuk kita membaca dan menjaga diri kita. Setengah jam. Dia pun berubat selepas daripada setengah jam. Balik tu sampai sekarang elok. Baik tuan-tuan, potong terus rambut, pakai jubah. Jumpa saya ni kira duk tanya hukum. Macam mana ni dah tinggal sembahyang 20 tahun, macam mana nak buat? Adakah saya boleh lagi nak baca? Adakah ayat Quran ni? Sembang tu Masya Allah. Tapi tu kata, kita ni begitulah ambil sikap. Berdakwahlah. Saya ingat Tok Goni Aziz dalam ni dia dah mati, dia dah meninggal dah 2 bulan, 3 bulan dah. Masih lagi diceritakan hebatnya Tok Goni Aziz ni. Bila dia duduk saya saja dengan keluarga, dia akan tanya tu. Kadang-kadang anak-anak saudara dia, dah berselawat ke hari ni ke atas Nabi? Masya Allah. Dah berselawat ke hari ni ke atas Nabi Muhammad? Dia tanya. Bila ditanya, belum, bila dijawab, belum lagi. Selawatlah ke atas Nabi. Kita tak banyak amalan. Nabi ni kita tak payah buat kerja apa atas dia, selawat je. Korang-korang dia kenal kita di akhirat walaupun sekali. Allah hebat. Tu manusia-manusia yang sentiasa memberi nasihat. Mati dia pun ada ilmu yang diberikan kepada kita. Sikit lagi tuan-tuan. Kemudian 2 orang hamba Allah ini, kata Nabi Yusuf, kamu yang memerah anggur akan lepas. Tetapi kamu yang bermimpi roti tadi ni, kamu akan esok akan disalib. Fayuslab, kamu akan disalib. Maka esok kawan tu disalib, kawan ni dilepaskan. Kawan yang dilepaskan ini, dia pergi jumpa Nabi Yusuf, dia pun bersalam. Akhirnya Nabi Yusuf kata apa? Pesan pada dia. Uzkurni inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbahu falabisa fis sijni bid'a sinin. Kamu nanti bila keluar daripada penjara, pergi ke raja, bagi tahu ke raja, kata aku tak bersalah. Nak minta defend raja lah. Kata Yusuf tak bersalah, yang bersalahnya Zulaikha. Maka kawan ni kata, tak apa, saya akan bawa pesanan ini ke raja, bagi tahu kata kamu tak bersalah wahai Yusuf, dan nak dilepaskan. Waktu dalam perjalanan dia nak pergi, bagi tahu pada raja tadi, fa ansahu syaitan. Syaitan ikut kawan tadi ni,
hingga kawan tadi lupa dia nak bawa pesan Nabi Yusuf ke raja. Lupa. Maka duduklah Nabi Yusuf bid'a sinin, beberapa tahun. Perkataan bid'a sinin ni ulama sebut 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun sampai 9 tahun. Tak tahulah berapa tahun. Maknanya lebih daripada 4 tahun. Duduk dalam penjara. Tu sampai begitu tu. Habis kisah dia tuan-tuan. Selepas Nabi Yusuf dah jadi menteri, panggil ayah dia datang. Habis waktu tu dia dah selesai, ayah dia nak meninggal lah waktu tu. Dia panggil Jibril. Ni saya kata kisah ni ambil part tang sabar ya. Dia panggil Jibril, dia tanya. Dia kata, wahai Jibril, kenapa Allah Ta'ala tak tunaikan janji kepada saya? Sedangkan saya minta dimasukkan dalam jail beberapa masa. Tapi Allah Ta'ala tak tunaikan masa itu dan dibiarkan saya bid'a sinin. Hingga beberapa tahun, lebih daripada 4-5 tahun selepas tu. Asalnya 2-3 tahun, tapi ditambah hingga menjadi 5-6 tahun selepas itu. Kenapa Allah Ta'ala tak tunaikan janji untuk keluarkan saya daripada penjara? Kata Jibril, wahai Yusuf, ingat tidak sewaktu kamu nak dibunuh oleh abang kamu, tak jadi dibunuh, siapa yang selamatkan kamu? Dia kata Allah Ta'ala yang detikkan dalam hati abang-abang dia yang lain, tak payah bunuh tapi buang dalam telaga. Siapa yang menyelamatkan kamu sewaktu kamu duduk dalam telaga, dibawa keluar? Siapa? Allah Ta'ala dengan didetikkan hati rombongan, singgah di situ, ambil saya. Siapa yang menyelamatkan kamu daripada dibunuh oleh mereka tetapi dijual di Mesir? Allah lah yang menyelamatkan aku dengan didetikkan hati-hati mereka, tak bunuh aku dan dijual di Mesir. Siapa yang menyelamatkan kamu di Mesir dibeli? Diselamatkan oleh Allah dengan didetikkan hati Zulaikha membeli aku. Siapa yang selamatkan kamu waktu masuk dalam bilik tergoda dengan Zulaikha, akhirnya kamu tak jadi nak buat maksiat? Qala ma'azallah, dia kata Allah yang menyelamatkan aku. Allah yang menyelamatkan aku. Baik, apa kata Jibril? Apa yang kamu pesan kepada orang yang nak keluar penjara tadi? Apa yang kamu pesan? Dia kata, aku pesan bagi tahu pada raja supaya dia lepaskan aku. Kata Jibril, inilah penyebab ketidaksabaran kamu. Kamu tidak percaya kepada kehendak Allah, tapi kamu lebih percaya kepada manusia. Akhirnya Allah Ta'ala ampunkan kamu dengan dibiarkan kamu duduk beberapa tahun lagi di dalam penjara. Tu Allah Ta'ala mengajar, ajar. Sifat satu aja, sabar. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab itu kalau kita minta pada Allah, Allah belum memberi lagi kepada kita, maknanya kita dengan Allah belum kuat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila kita nak sesuatu hajat pada Allah, nak Allah tunaikan hajat, maka sabar kita hendaklah berdamping dengan Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan buat kenduri, kadang-kadang kita ni buat kenduri, panggil orang pergi rumah baca Yasin. Betul lah baca Yasin, tapi sekurang-kurangnya buatlah sembahyang, buat benda yang ada dalam sunnah. Pergi sembahyang 2 rakaat, apa? Sembahyang hajat. Untuk apa? Untuk selamatkan, sebagai doa selamatlah sembahyang hajat. Kan lepas tu nak baca Yasin, silalah. Baru-baru ni di Perlis tu ada seorang pakcik saya, mata dia ni, dia jadi ulcer cornea. Rosak ni, mata dia rosak tu. Dan bila dibedah, dia ada satu lubang dibedah, tiba-tiba dia punya virus tu makan tu, bedah tu habis. Kemudian doktor kata kalau tak elok juga ni, nak cuci sekali lagi, nak tampal sekali lagi, maka dia kena buang seketui mata, ditukar dengan mata batu. Dia panggil waktu tu, dia panggil kamilah keluarga buat sesuatu lah. Saya kata kita buat sembahyang hajat, kemudian kita baca ayat-ayat syifa. Mudah saya kata ayat syifa, kita ambil daripada surah An-Nas hingga Wadduha. Itu aja, sembahyang hajat, surah An-Nas hingga Wadduha. Lepas tu kalau nak baca Yasin silah. Tapi saya kata saya tak nak baca yang pertama Yasin tu. Sebab Yasin ni dalam sunnah dibaca untuk orang yang mati ya. Orang hidup baca Yasin mati. Kan ala mautakum kan. Iqra'u Yasin ala mautakum, atau orang mati. Tapi yang hidup ni kita sembahyang hajat. Buat kali pertama 2 minggu, selepas tu buat. Selepas pada 2 minggu baru-baru ni, bila dia pergi, doktor kata dah kering benda tu, encik tak payah datang tukar mata, hanya datang untuk buat medical check up biasa sebulan sekali. Masya Allah. Tu hebatnya sembahyang. Waktu kalau tuan-tuan nak panggil orang
buat sesuatu di rumah, doa selamat, cuba buat sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat biasa aja, baca Fatihah, baca kuliah, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Dah. Nak doa tak ustaz? Tak doa pun tak apa. Habis sembahyang tu terus pusing macam saya, terus pusing, terus baca aja Yasin ke apa benda ke. Masya-Allah. Nak cerita hebatnya yang namanya sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang dipanggil tidawatun bitadabbur. Bacalah Quran dan ambillah isi-isinya, jadikan sebagai pengajaran dan amalan dalam hidup. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak kalau apa-apa yang disebut pada pagi ini tak sedap tuan-tuan dengar, tuan-tuan terasa dan sebagainya. Minta maaf. Yang itu hanya sekadar contoh-contoh yang boleh saya buat. Wabillahil hidayah wat taufiq.